Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang PJ City, yang mana Selangor menang 1-0 hasil jaringan dari Daniel Asri. Sekali lagi boleh dikatakan dari segi taktikal Tan Chee Ho, nampaknya pemain-pemain pasukan Selangor dah mula untuk adapt dengan taktikal tersebut dan mereka boleh laksanakan dengan sangat baik. Cumanya boleh dikatakan di bahagian attacking, pemain seperti Harrison Keyon masih lagi belum menunjukkan sebarang improvement daripada game menentang Melaka tempoh hari. Bahkan untuk game kali ini juga kita boleh nampak beberapa aksi pemain-pemain yang dibawa masuk di second half telah mengubah sedikit corak permainan, membuatkan taktikal daripada Tan Chee Ho tu lebih efektif. Okey, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Selangor? Yang pertama adalah di first half. Kalau kita lihat dalam sistem build up yang dilakukan oleh Tan Chee Ho ketika first half, mereka menggunakan formation 4-3-3 macam biasa. Tetapi perkara yang menarik adalah di bahagian pertahanan. Dia ada dua bentuk corak pasukan Selangor untuk melakukan build up daripada bawah. Yang pertama adalah menggunakan 3 triangle ataupun menggunakan bentuk triangle ketika build up, iaitu yang mana Yazan akan menjadi pemain yang berada sebagai single centre back, Fazli Mazlan akan berada di bahagian kiri dan Shahrul Nazim akan berada di bahagian kanan. Yang mana dalam pembentukan 3 centre back ni ataupun 3 back 3 ni, dia akan membuatkan pemain-pemain Selangor ketika build up akan lebih overload di bahagian sayap, terutamanya di bahagian sayap kanan. Sebab apa? Sebab Quinton Cheng akan diberikan tugasan untuk naik lebih ke atas bagi membantu hand down di bahagian kanan untuk mereka exploit bahagian pertahanan kiri pasukan PJ City. Itu cara yang pertama lah yang memberi kelebihan kepada salah seorang orang kata apa, fullback untuk naik lebih ofensif. Yang kedua, cara mereka build up daripada bawah adalah menggunakan back 2, iaitu mereka akan memastikan yang Shahrul Nazim dan juga Yazan akan menjadi wide centre back, ya, Shahrul di bahagian kanan, Yazan di bahagian kiri. Yang mana dalam kedudukan ataupun posisi seperti ini adalah pemain-pemain di bahagian fullback seperti Fazli Mazlan dan juga Quinton Cheng akan naik lebih ke atas untuk bermain dengan lebih tinggi dan membolehkan mereka untuk create banyak ataupun overload di bahagian kiri dan juga kanan ketika mereka dalam situasi menyerang, bahkan membolehkan mereka untuk memberi support kepada bahagian tengah. Dan dalam situasi tersebut juga pasukan Selangor ketika build up daripada bawah, Shahrul Nazim dan juga Yazan akan bermain dalam defensive line yang tinggi, iaitu sampai dekat middle space, yang mana di kawasan tengah mereka akan ada 2 orang pemain tengah, iaitu Brandon dan juga Bahar, yang akan sentiasa berada di hadapan kedua player ni, membentuk lebih kepada bentuk macam nak segi 4 tu, untuk memastikan bila kena counter mereka akan ada backup yang cepat daripada 2 defensive midfielder. So apabila bermain dalam back 2, maka Brandon dia takkan naik terlalu ofensif lah, sebab Fazli di kiri dan Quinton di kanan dah boleh untuk backup kepada bahagian winger. So Brandon akan lebih membentuk double 8 bersama dengan Bahar, dan Bahar dia akan sedikit ke bawah lah, lebih kepada 6 ataupun lebih kepada peranan number 6, iaitu defensive midfielder, untuk memastikan yang mereka ada cover up dan juga boleh memastikan kalau kena counter mereka boleh bertahan dengan baik. Itu adalah typical ataupun 2 corak ketika mereka nak build up di bahagian bawah. Bagaimana pula ketika Selangor nak build up di bahagian atas? Yang mana kalau kita lihat di posisi bahagian tengah, sebenarnya waktu first half Selangor bermain dengan posisi 3 lah, iaitu Bahar di belakang dan di hadapan ada Brandon dan juga Mukairi Ajmal. Dan Brandon dan Mukairi Ajmal ni mereka lebih bertindak sebagai attacking midfielder, tetapi attacking midfielder yang berperanan lebih kepada bahagian wide area. Ini adalah cerita di first half lah. Sebab apa saya kata Mukairi dan juga Brandon Gunn lebih aktif untuk bertindak sebagai pemain yang memberi support kepada bahagian sayap. Sebab Mukairi kalau dia berada di bahagian number 10, dia akan lebih bertindak sebagai wide area untuk backup kepada bahagian kiri bagi membantu pergerakan daripada Hakim Hassan dan juga Fazli Mazlan. Dan kita boleh tengok banyak pergerakan yang berlaku ketika first half bermula daripada bahagian kiri adalah gerakan bersama Mukairi, Fazli dan juga Nur Hakim Hassan dalam pergerakan one touch football. So mereka boleh bermain dengan sangat baik, tak ada passing yang orang kata apa, passing yang fancy-fancy,
Sebaliknya mereka cepat release ball, cepat bergerak dan bawa bola tu ke bahagian hadapan dengan sangat baik. Begitu juga dengan bahagian kanan, Brandon Gunn akan lebih kepada support di bahagian kanan untuk memberi ruang kepada Quinton Cheng dan juga Han Tak-aun. Jadi kita boleh nampak lah apabila bola di bahagian kanan, memang Quinton Cheng akan naik untuk border di bahagian wide area pasukan lawan dan juga akan backup kepada Han Tak-aun. Jadi benda ni adalah untuk overload ataupun untuk menambah bilangan pasukan ataupun pemain pasukan Selangor di bahagian wide area ketika mereka menyerang, dan benda ni memang sangat efektif lah untuk bahagian kanan, bahagian kiri dan juga bahagian tengah pasukan Selangor ketika first half. Namun begitu, pelaksanaan dia boleh dikatakan tidak beberapa menjadi disebabkan peranan Helisin Keyon, yang boleh saya katakan Helisin Keyon boleh dikatakan tak begitu sesuai dalam combination play untuk tactical daripada Tan Chee Ho. Sebab apa? Sebab Helisin Keyon adalah pemain yang jarang bergerak, yang mana movement off ball ya, ataupun off ball movement, pergerakan tanpa bola ataupun pergerakan untuk melepaskan diri daripada demarking agak kurang, menyebabkan Helisin Keyon gagal untuk combine dan juga gagal untuk link up dengan baik antara bahagian sayap ni, menyebabkan beliau terlalu isolated. So memang nampaklah Keyon tak boleh nak bergerak, tak boleh nak dapat bola dengan baik sebab dia pun tak pandai nak cari space ataupun ruang untuk lepaskan diri daripada marking. Namun begitu, masuk second half, Tan Chee Ho buat perubahan sedikit, yang mana Tan Chee Ho menukar pemain dengan mengeluarkan Nur Hakim Hassan, membawa masuk Alif Haikal. Okey, yang mana kemasukan Alif Haikal ni lah yang memberikan sedikit perbezaan kepada corak permainan pasukan Selangor. Sebab apa? Sebab kemasukan Alif Haikal dia telah menjadikan beliau sebagai number 10 yang sebenar-benarnya, yang mana dia tak perlu nak fokus kepada bahagian wide area sahaja ataupun bahagian tengah, tetapi sebaliknya Alif Haikal akan cover dan juga cuba untuk connect antara semua bahagian untuk memastikan yang dia boleh create game dengan sangat baik di bahagian tengah bersama dengan Baha dan juga Brandon Gunn, yang mana kemasukan Alif Haikal dan push untuk Mukairi bermain di bahagian sayap dan Han Tak-aun bermain di bahagian kiri, kita boleh nampak lah kemasukan Alif Haikal ni memang antara the best moment, yang mana bila dia masuk kita boleh nampak yang dia bertindak dengan sangat cemerlang. Work rate yang ditunjukkan oleh Alif Haikal sangat bagus, link up play yang ditunjukkan oleh Alif Haikal sangat bagus. So Brandon Gunn akan lebih bermain di belakang Alif Haikal dan juga di Baha akan bertindak sebagai holding midfielder di belakang Brandon Gunn. So Brandon Gunn dah tak perlu nak bermain sebagai wide attacking midfielder untuk seimbangkan bahagian kanan ataupun untuk memberi support kepada bahagian kanan. Sebab Alif Haikal masuk-masuk, dia boleh cover up bahagian kanan, dia boleh cover up bahagian tengah, dia boleh cover up bahagian kiri pun dia boleh cover up. So benda tu bagus lah, kita boleh nampak Alif Haikal masuk, banyak passing dia yang bagus, and banyak passing dia buka game ke bahagian kiri pun bagus, open gameplay, dia connect antara bahagian tengah ke kanan ke kiri memang sangat-sangat bagus lah. So kemasukan Alif Haikal dia mengubah sikit dimensi untuk corak permainan pasukan Selangor untuk jadi lebih efektif dan lebih kreatif untuk menyerang dan daripada segi untuk buka game. So benda tu memang positif, dan perubahan seterusnya berlaku apabila Tan Chee Ho mengeluarkan Helisin Keyon dan mengeluarkan Baha dengan membawa masuk Alex dan juga Daniel Asri. Yang inilah yang boleh saya katakan kemasukan Alex dan juga Daniel Asri, dua bakat muda yang mengubah lagi corak permainan pasukan Selangor untuk jadi lebih efektif dan juga lebih efisien dalam taktikal daripada Tan Chee Ho. Yang mana kemasukan Alex di bahagian tengah membolehkan pasukan Selangor lebih efektif. Sebab apa? Sebab Alex ni dia ada kelebihan daripada segi more to offensive, yang mana dia ada creativity, dia punya vision tu lawa. So bila mana masuk Alex, kita boleh nampak dia boleh bagi lebih daripada apa yang Baha bagi. Sebab Baha ni kalau dia punya kelebihan adalah daripada segi defensif dan juga daripada segi set pieces, yang mana daripada segi corner kick ataupun free kick dia memang boleh ambil lah. Tetapi Alex ni dia lebih kepada orang yang ada vision, ada orang yang boleh create game daripada bahagian tengah, dan dia sangat kreatif jika involve dengan bahagian serangan. So kemasukan Alex dia telah menyebabkan bahagian tengah pasukan Selangor jadi lebih efektif dan lebih ofensif untuk menyerang, dan juga dibantu oleh Alif Haikal di bahagian tengah. So benda tu menampaklah pergerakan-pergerakan yang dilakukan dan diciptakan oleh Alex berjaya untuk membuahkan hasil. Dan kemasukan Daniel Asri menggantikan Helisin Keyon, kita boleh nampak yang Daniel Asri ni dia
memang sangat sesuai dalam taktikal daripada Tan Chee Ho. Sebab apa? Sebab dia pandai untuk attract defense, yang mana kita boleh tengok ada satu momen Daniel Asri attract defense pasukan PJ City, Zainal Abidin sampai ke bahagian tengah untuk melepaskan diri daripada marking. Dan untuk work rate memang Daniel Asri lebih banyak bergerak daripada Lee Keyon lah. Bagaimana dia nak menerima bola, kedudukan dia sebelum menerima bola, so dia cepat baca lah. So hasilnya benda tu memberikan benda yang positif. Dan Mukairi Ajmal yang dipush main kat winger pun kita boleh nampak dia lebih efektif dan lebih berkesan bermain di winger berbanding bertindak menjadi wide attacking midfielder. So benda tu memang positif side lah untuk pasukan Selangor. So secara overallnya dalam pergerakan dan juga taktikal yang diterapkan oleh Tan Chee Ho, kita boleh nampak yang falsafah daripada Tan Chee Ho sebenarnya semakin mula serasi dengan taktikal daripada Tan Chee Ho ke dalam skuad ataupun pelaksanaan mereka di dalam padang. Cumanya ada beberapa benda lah yang macam saya sebut tadi mereka kena perbaiki. Dan dalam pada masa yang sama kita boleh nampak decision making dan bagaimana mereka release bola dengan cepat, bagaimana mereka nak buat something sebelum bola sampai, scanning dan sebagainya, mereka dah boleh buat dengan sangat bagus lah. Cumanya mereka masih lagi daripada sedang baru 2 game. So benda tu akan improve dan mungkin hasil nanti dalam Piala Malaysia kita boleh nampak lah. And untuk PJ City pula, bagi saya mereka sebenarnya tidak bermasalah daripada segi gameplay dan sebagainya. Mereka punya defense sangat compact, mereka berjaya menutup ruang untuk memastikan Selangor tak boleh nak attack sangat. Tetapi satu gol yang didapatkan melalui Daniel Asri adalah kesilapan daripada pertahanan mereka sendiri yang gagal untuk mengeluar ataupun blok hantaran daripada Mukairi Ajmal, dan dalam pada masa yang sama meninggalkan Daniel Asri berkeserangan di belakang apabila gagal untuk challenge ataupun intercept bola tersebut. And so Daniel Asri free header je tanpa ada challenge. So boleh dikatakan loose marking lah dekat situ. So benda tu memang tak patut lah, tapi nak buat macam mana dah jadi kan. So memang orang kata apa, kekalahan yang paling menghampakan gol minit 80, lepas tu salah defense sendiri kan. Tetapi in term of attacking kita boleh nampak yang PJ City punya one touch football, bagaimana mereka open game dan sebagainya, mereka bermain dengan sangat baik di attacking, di Kugan, Ruben Tiran, Darren Lock, Mahali Jasuli, mereka bagi yang terbaik. Cumanya kalau boleh perbaiki daripada segi decision making, yang mana ada benda yang patutnya mereka shoot, mereka boleh shoot tetapi mereka passing. Kalau tak kita boleh tengok dah PJ City di hadapan, kalau dia tak passing kat Ruben tu dah boleh score dan sebagainya. Tapi overall boleh dikatakan compact structure daripada PJ City. In term of counter attack pun mereka bagus, in term of attacking build up daripada bawah pun mereka bagus, dan mereka lebih suka untuk bermain dalam one touch football sahaja, yang mana mereka dapat bola buka pum sampai kotak penalti macam tu. So that is a good thing lah tentang PJ City. Dalam beberapa game yang lepas mereka menunjukkan orang kata apa, improvement yang baik. Mungkin dalam Piala Malaysia mungkin mereka boleh bagi yang lagi terbaik lah. Jadi secara kesimpulannya semalam Selangor bermain dengan baik, cumanya bahagian attacking lah yang Lee Keyon kena baiki sikit. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.